Dah. Dah. Okey. Kan jauh sangat. Akan saya dah. Okey. InsyaAllah. Keting nak tahu. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab al-izam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ay ya'uda fil kufri kama yukraha ayyuzafu ilan nar. Maksudnya tiga perkara, barang siapa yang terdapat dalam dirinya tiga perkara maka dia mendapat kemanisan iman. Pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dikasihi melebihi kasihnya akan selain daripada keduanya. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang itu melainkan cintanya kerana Allah. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan atau dicampakkan ke dalam api neraka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wa ifadatu isbadah wa la sa'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati silakan Fadil Tuan Imam Sebenarnya yang semulakan Tuan Bilal, pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dapat bersama malam ini insya-Allah untuk kita sambungan hadis. Bab yang seterusnya lah, bab barulah. Bab Mulatifah al-yatim wal banati wasailid du'afai wal masakin wal munkasiri wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawadhu' ma'ahum wa hafdil janah lahum
Bab pada menyatakan mulatifah, berlemah lembut. Bab pada menyatakan berlemah lembut terhadap anak yatim. Kemudian wal banat, anak-anak perempuan, wasairil du'afa, dan sekalian orang-orang yang lemah, du'afa, wal masakin, dan orang yang miskin, wal mukasiri, orang yang menanggung kesusahan, wal mukasir, orang menanggung kesusahan, wal ihsan ilaihim, dan yang orang yang mengasihi, orang yang berbuat baik lah, ihsan, orang buat baik kepada mereka itu, wasyafaqati alaihim, dan orang yang mengasihi atas mereka, watawadhu' ma'ahum, dan orang yang merendahkan diri, tawadhu' merendahkan diri, ma'ahum beserta mereka itu, wal hafsiz zanah, dan orang yang merendahkan diri jugalah. Tawadhu' dengan hafsiz zanah ni samalah maknanya. Wa hafsiz janah lahum, bagi mereka. Dalilnya ialah Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wafis janahaka lil mu'minin. Wafis janahaka lil mu'minin, dan naklah kamu rendahkan akan sayap kamu. Rendahkan sayap, taklah macam kita ada sayap lah. Jadi maksudnya di sini ialah kita merendahkan diri kita lah. Wafil janah maksudnya at-tawadhu, wa allai janahaka lahum, wa huwa musta'ar min hifzis satair al-janahaihi iza arada ayyah yanhata. Bukanlah maksudnya kita itu ada sayap. Dia kata alam najahaka janahaka lahum, bukanlah maksudnya kita ada sayap, tetapi dia merupakan kata pinjaman. Wafiz janahaka lil mu'minin, rendahkanlah akan sayap kamu bagi orang yang beriman. Bukan maksud kita ada sayap, tapi dia merupakan kata-kata musta'ar, pinjaman. Pinjaman daripada merendahkan burung. Burung merendahkan sayap, merundukkan sayapnya lah. Kerana dia berkehendakkan kepada mungkin sesuatu, maka dia merendahkan sayapnya. Kalau kita lihat dari segi logah, dari segi bahasa, memanglah merendahkan sayap. Maksud di sini bukan merendahkan sayap, sebab kita tak ada sayap pun. Yang kita ada ialah contohnya perasaan ego, sombong kan, angkuh, takabur dan sebagainya. So maka kita naklah kita merendahkan diri kita lah. Merendahkan diri kita apabila kita berjumpa dengan orang yang beriman. Orang beriman, apalagi orang itu beriman kan, iman dan Islam dan sebagainya. Tak sepatutnya kita meninggikan diri kita, angkuh. Banyak kalau kita ni angkuh, sombong dan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat komen-komen dalam media basar dan sebagainya, dengan angkuh, sombong dan sebagainya. Jadi sifat-sifat macam itulah kita kena hilangkan. Apalagi kita sama Islam. Kita dengan orang kafir kadang-kadang kita baik, kita bagus dengan orang kafir, tapi dengan orang Islam sendiri kan bermusuh. Orang Islam sendiri bermusuh, bergaduh, bercakap, kan? Bergaduh, bercakap, bertumbuk, berasak sesama kita lah, Islam. Jadi dah lari je sebenarnya daripada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita kena hilangkanlah sifat-sifat takabur, tinggi diri, ego, angkuh dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut tadi, dia kata wafis janahaka lil mu'minin, merendahkanlah akan diri kamu, kan, sayap kamu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dalam surah yang lain, dalam tajuk ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'asi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Turidu zinatal hayatid dunya, surah Al-Kahfi. Kalau yang tadi surah Al-Hijr. Jadi apa maksudnya? Maksudnya pada ayat yang surah Kahfi ayat
27 ini maksudnya dia kata, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wasbit nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'asi yuriduna wajhah, serta mereka itu mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, janganlah engkau memalingkan pandanganmu. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu memalingkan pandanganmu daripada mereka. Anhum turidu zinatal hayatid dunya, kerana engkau mahukan kesenangan kehidupan di dunia, kerana nak mencari kesenangan kehidupan di dunia. Sehingga kita menjauhkan diri daripada orang-orang yang sentiasa menampingkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasbit maksudnya ihbis nafsa, maksudnya tahanlah olehmu akan diri kamu. Tahan oleh kamu akan diri kamu. Wasabbitha, dan tetapkan diri kamu beserta dengannya. Dengan siapa tadi? Wal ladzina yad'una rabbahum, dengan orang-orang yang sentiasa menyeru ataupun berdamping dirilah kepada Allah Ta'ala. Maksud yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'asi, maksudnya ya'buduna rabbahum fi sa'il awqat. Ya'buduna rabbahum, menyembah Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah kepada Allah Taala fi sa'il awqat, pada sekalian waktu. Mana banyaklah masanya digunakanlah. Banyaklah masa yang digunakan untuk menampilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata yuriduna wajhah, mereka berkenakkan wajah Allah, maksudnya berkenakkan zat Allah Taala lah. Zat Allah Taala. Wa muradu annahum mukhlisuna fi ibadatihim wa amalihim lillahi ta'ala. Maksud di sini ialah bahawa sesungguhnya mereka itu ikhlas, mukhlis fi ibadatihim, dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala, ibadah mereka, wa amalihim, dan juga amalan mereka. Jadi mereka melakukan itu semuanya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang beginilah yang kita kena sentiasa dampingi. Orang-orang inilah yang kita kena dampingi selalulah, dan mengharapkan doa-doa daripada mereka lah, macam tu. Kemudian wala ta'tu aynaka anhum, jangan kamu memalingkan diri. Ini kalau sini terjemahkan, janganlah kamu memalingkan pandanganmu daripada mereka. Maksudnya la tazawazu anhum naziran ila ghairihim, jangan melampaui akan kamu menilik kepada selain pada mereka. Mana tak nak tilik, tak nak tengok orang yang kuat ibadah ni, orang-orang yang rajin ibadah, orang yang rajin mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala ni, kita tak nak tengok, tak nak pandang, tapi duk sibuk pandang tentang bab dunia, urusan-urusan dunia. Sedangkan orang-orang yang sepatutnya kita dampingi, kita tak nak dampingi lah. Bila time kita dah susah, time kita dah terdesak, dah tersepit, barulah cari, kan, barulah cari orang-orang yang soleh, mintalah doa daripada mereka, kan, mintalah tolong dan sebagainya. Itulah biasa yang berlaku lah. Sepatutnya jangan tunggu kita dah tersepit, dah tersepit, dah sempit, dah susah, jangan tunggu macam tu baru nak cari orang soleh. Sepatutnya waktu kita senang lah kita cari orang soleh, dan sentiasa mendoakan kita lah, sentiasa kita istiqamah dalam kata menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya Allah Taala sebut dalam Quran, wa qala Allah Subhanahu wa taala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatima fala taqhar, maka adapun anak-anak yatim itu janganlah engkau berlaku kasar. Taqhar ni berlaku kasar. Taqhar maksudnya la taghlibuhu ala malihi, wala tastanzilluhu, maksudnya jangan kamu melampaui mereka di atas hartanya. Mana ambil harta lah, ambil harta, curi harta dan sebagainya, harta anak yatim.
ataupun kamu memandang hina kepada mereka. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian terhadap orang yang meminta, janganlah kau tengking. Orang yang minta bantuan kepada kita, janganlah kita menengking mereka lah. Menengking, maki hamun mereka, caci maki dan sebagainya lah. Kepada orang-orang yang suka meminta-minta. Tapi kita jawablah dengan secara baik. Jawablah secara berhemah lah. Macam tu. Apalagi kalau seandainya kita ni macam kerja penjawat awam dan sebagainya, yang melibatkan menguruskan harta zakat, baitul mal dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang tertentu ni datang meminta-minta. Banyak kali. Kadang-kadang muka kau lagi, besok muka kau lagi, lusa muka kau lagi datang minta-minta. Kan? So kita kena pandai jawab lah. Tapi janganlah menengking dia lah. Janganlah menengking, jangan mengherdik dan sebagainya. Jadi sudah tentu nanti nama kita pun jadi buruk dan sebagainya lah. Zaman sekarang biasalah. Silap sikit kan, dah nama naik lah. Nama naik. Walaupun kadang-kadang kita tahulah orang tu memang dah banyak kali lah jumpa kita. Dan mungkin kadang-kadang dia tipu kita dan sebagainya. Dia kata dia susah tapi sebenarnya tak susah pun. Tapi kita kena pandai jawab lah. Yang penting kita tak menengking dia lah. Menengking dan sebagainya. Itu biasalah manusia kan. Macam cara. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata apa, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amin miskin. Okey, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, adakah kau tidak melihat kepada orang yang mendustakan agama? Tidakkah kamu tahu akan orang-orang yang mendustakan agama? Maksud agama ini meliputi hari pembalasan. Yajhadu al-jaza' liinkarihi al-ba'si. Maksudnya ara'aital ladzi, maksudnya adakah engkau tidak melihat? Maksudnya akhbirni anil ladzina yukazzibuna man huwa. Habarkan oleh kamu akan aku tentang orang-orang yang mendustakan agama dia. Kan? Siapa yang mendustakan agama? Maksud mendustakan agama ni ialah yajhaduna al-jaza', mengingkari akan hari pembalasan. Kan? Mengingkari hari pembalasan, liingkarihi al-ba'si. Kerana apa? Kerana ingkarnya hari kebangkitan itu. Dia ingkarlah. Itu masuk di kalangan orang yang mendustakan agama lah. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ini maksudnya meliputi orang-orang yang ada kaitan dengan hari pembalasan. Dia tak nak percayalah hari pembalasan itu. Jadi orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim. Kalau disebut pada ayat yang seterusnya, ayat yang kedua, fazalikal ladzi yad'ul yatim, maka demikian itulah orang yang mendustakan anak yatim, menindaskan anak yatim. Jadi maksudnya mendustakan agama pun termasuk jugalah pada awal tadi ayat pertama tu. Siapakah orang yang mendustakan agama? Siapakah orang yang mendustakan agama? Ayat pertama. Ayat kedua, fazalikal ladzi yad'ul yatim, maka demikianlah itulah orang yang menindas anak yatim. Jadi menindas anak yatim ini pun termasuk dalam mendustakan agama. Mendustakan hari pembalasan pun disebut juga, termasuk juga dalam mendustakan agama. Kemudian disambung lagi pada ayat yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kemudian dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Okey? Jadi mereka tidak menggalakkan orang memberi makanan pada orang miskin. Malah dia kata menghalang pula. Kalau ada orang tertentu nak bagi orang lain, orang miskin bagi makanan, dialah orang antara orang yang pertama yang menghalang lah. Oh, jangan bagi dia tu. Jangan bagi kan. Ini pun satu tabiat tak baik lah. Sebab kita kadang tak tahu orang tu. Kadang-kadang orang tu betul-betul miskin. Macam tu. Kadang-kadang dia betul-betul miskin. Sebabnya sebaik-baiknya kalau kita ada tahu orang tu miskin, pergilah cek lah, pergilah siasat.
Betul ke tak? Betul tak miskin? Kan? Kalau betul miskin macam mana? Baik, kita lihat pada ayat yang pada hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis diterima daripada An-Sa'di bin Abi Waqqas. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, telah meridha Allah taala untuknya. Qala, berkata ia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafarin. Qala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atrud haula'i. Kata atrud haula'i la yajtari'una alaina. La yajtari'una alaina. Wa kuntu ana wa ibni Mas'ud wa rajulun min Khuzailin wa Bilal wa rajulani lastu usammaihima fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah ayyaka fahaddasa nafsahu fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhah, rawahul Muslim. Baik, hadis pertama ni yang diterima daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, telah meridha Allah taala untuknya. Qala, berkata ia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami satu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sittatu nafarin, bersama 6 orang sahabat lain. Sittah mana 6 lah. Nabi bersama Sa'ad bin Waqqas bersama dengan Nabi, dan juga bersama dengan 6 orang yang lain. Okey. Cuma perkataan nafarun ni kebiasaannya ialah bilangan lelaki daripada 3 hingga 10. An-nafarun bitahrik iddatun rijalun min salasin ila 10. Kebiasaan kata-kata nafarun ni jumlah bilangan lelaki yang terdiri daripada 3 orang hingga kepada 10 orang. 3 ke 10 itu dikatakan kata-kata nafarun. Nun fara, nafarun macam tu. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallam ma syaa ayyaka. Maka terjadilah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Jadi Nabi Sa'ad bin Waqqas sama dengan Nabi dengan 6 orang lain, satu hari mereka ni pergilah berjumpa dengan orang musyrikin. Faqala al-musyrikun lil Nabi, maka tiba-tiba berkatalah orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang musyrik kepada Nabi? Utrud haula'i. Utrud haula'i la yajtari'una alaina. Utrud maksudnya pisahkan. Usirlah usirlah mereka ini. Mana mereka inilah golongan yang 6 orang tadi kan. Ada berapa orang sahabat tadi yang ikut dengan Nabi tadi. Nabi dia tujuannya nak berdakwah dengan orang musyrikin, pimpin-pimpin besar orang musyrik. Jadi diikut dengan 6 orang sahabat, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila sampai kepada pembesar musyrikin tadi, maka pembesar musyrikin tadi pun berkatalah pada Nabi. Faqala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i, usirlah mereka. Yang 6 orang ni jauh, silakan jauhlah. Pergi sana beramush kan gitu. La yajtari'una alaina. La yajtari'una alaina. Dia kata usirlah mereka supaya mereka tidak berani menemui kami. Usirlah mereka supaya mereka itu tidak berani, la yastari'una alaihi, supaya mereka itu tak berani jumpa kami. Wa kuntu ana wa ibni Mas'ud wa rajulun min Khuzail. Masa tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ada, wa kuntu ana, dan orang tu ialah akulah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian siapa lagi sahabat yang 6 orang itu? Iaitulah Ibni Mas'ud. Siapa lagi? Warajulun min Khuzail. Ada seorang laki-laki daripada puak Khuzail. Daripada puak Khuzail lah. Kemudian siapa lagi? Warajulani wa Bilal, dan Bilal. Dan Bilal pun termasuk dalam 6 orang tadi. Warajulani, dan 2 orang laki-laki.
lastu usammihima, yang tidak perlu aku sebutkan namanya. Kita ada 2 orang lelaki lagi yang tidak perlu aku sebutkan namanya. Kemudian bawaqa fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah ayyaka fahaddatsa nafsahu. Gitu. Lalu terlintaslah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikenaki Allah Taala untuk menyuruh 6 sahabat tadi meninggalkan majlis kerana dia mengetahui kekuatan iman mereka dan mengharapkan imannya pembesar-pembesar musyrikin yang Nabi berdakwah masa itulah. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, lalu tiba-tiba turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Taala? Itulah ayat yang saya baca tadilah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashina yuriduna wajah. Maksudnya janganlah kamu mengusir akan orang-orang yang sentiasa berdampingkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika pagi ataupun ketika petang, sedangkan mereka mengkenaki keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Surah Al-An'am ayat 6. Surah ayat 52. Surah 52. Baik. Jadi daripada ayat ini nak sebut kepada kita bahawa asalnya Nabi nak berdakwah lah. Nak berdakwah dengan pembesar musyrikin. Kemudian diiringi oleh 6 orang sahabat. Iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud dan seorang laki-laki daripada puak Huzail, dan termasuk juga Bilal bin Rabah, dan 2 orang laki-laki daripada tak disebutkan namanya. Warajulani lastu usammaihima, dia kata. 2 orang lelaki ni aku tak sebut pun namanya. Saya tengok dalam syarah ni ada tak sebut nama 2 orang laki-laki. Tak ada. Mungkin nak kena tengok syarah lagi besar lah. Siapakah 2 orang laki-laki yang lagi 2 tadilah. Baik. Kemudian fawaqa fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah ayyaka. Maka berlakulah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kan apa yang Allah Taala kendaki sebagaimana ia boleh terjadilah. Maksudnya apa? Nabi ada terlintas kata. Tapi ada terlintas untuk mengusir sahabat yang 6 orang tadi. Sebab apa nak pakai cakap orang kafir lah. Kau orang kafir tadi kata, oh usirlah 6 orang sahabat ni. Kemungkinan mereka memandang rendah lah sahabat-sahabat yang 6 orang tadi. Pembesar-pembesar Quraisy ni dia pandang rendah kepada 6 orang sahabat tadi. Jadi dia kata pada Nabi, wahai Muhammad, usirlah 6 orang ni. Kami tak nak tengok muka dia. Nabi pada masa itu tergerak hati untuk mengusir sahabat dia. Sebab apa? Kerana nak fokus untuk berdakwah kepada orang kafir musyrik Mekah, pembesar-pembesar tadi. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kalau kita macam tu, Allah Taala boleh tegur kan, senang kan? Kalau kita buat silap lah, ada orang tegur kita. Allah Ta'ala sendiri tegur kita. Nabi tegur. Alhamdulillah senang. Ni tak ada siapa nak tegur, duduk diam macam tu lah. Sentiasa lah buat salah, silap dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi ditegur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, dia kata wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashi. Dia kata janganlah kamu mengusir, wahai Muhammad, jangan kamu usir kawan-kawan kamu tadi, 6 orang tadi, yang mana mereka ini sentiasa berdampingkan diri kepada Allah Ta'ala, berdampingkan diri pada aku, kata Allah. Sama ada ketika pagi ataupun ketika petang. Yuriduna wajah, yang mana mereka itu sentiasa berkenakkan akan wajah Allah Ta'ala, mana berkenakkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi oleh itu kalau kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, tiba-tiba ada orang tertentu yang minta
diusir sahabat kita. Sedangkan itulah sahabat kita yang kata waktu kita senang dia bersama, ketika kita susah pun dia bersama kita juga. Kalau seandainya ada orang lain mengusir sahabat kita dalam satu ketika dan satu masa, sepatutnya kita kena mempertahankan sahabat kita lah, kan? Sebab banyak kadang-kadang lupa diri, kan? Waktu susah, bersama dengan sahabat. Bila dah senang, tak ingat sahabat dah. Kita dikatakan sahabat sejati, sama ada ketika senang susah akan sentiasa bersama, insyaAllah. Jadi apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, umat Islam disuruh supaya saling memahami dan bantu-membantu antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bantulah kamu, bantu kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan kamu bantu-membantu dalam perkara dosa. Wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Dosa dan juga permusuhan. Banyak kalangan kita ni bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Dalam perkara orang kata kebajikan, takwa dan juga kebajikan tak nak bantu-bantu. Dengan musuh Islam berbaik, kan? Tapi orang Islam sendiri bergaduh. Baik, kemudian yang kedua, musuh sebenar umat Islam ialah orang-orang kafir, nampak? Nombor dua, musuh sebenar umat Islam ialah orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang mencari jalan macam mana untuk, kan, untuk memisahkan umat Islam, untuk melaga-lagakan umat Islam dan sebagainya. Itulah musuh sebenar. Kemudian yang ketiga, menghormati orang soleh dan menjaga perasaan mereka adalah wajib, kerana menyakiti mereka berarti menempah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita kena menghormatilah orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang kata takwa, takut kepada Allah ni, seperti para alim ulama, kan, dan sebagainya, dan menjaga perasaan mereka lah. Sebab kalau kita menyakiti mereka, maka Allah Ta'ala kata mengizinkan peperangan kepada kita lah. Kemudian yang keempat, penghormatan kepada manusia dan menghargai sepatutnya penghargaan. Penghormatan pada manusia dan penghargaan sepatutnya hendaklah berdasarkan iman dan pegangan agama, bukan berdasarkan harta. Bukan berdasarkan harta maupun pangkat dan kedudukan. Sebab banyak yang orang kata menghormat seseorang tadi kerana kedudukan dia, kerana jawatan dia, kerana pangkat dan sebagainya, maka kita hormat dia. Sedangkan kita tak hormat daripada sudut agama dia, ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, Islam ialah agama Allah untuk manusia sejagat. Dia suruh tiada kelebihan bagi siapa di atas yang lain dengan sebab harta ataupun pangkat. Tak ada yang lebih di kalangan kita, sama ada segi pangkat, kedudukan, tak ada. Semua sama pada segi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih, siapa yang paling takwa, itulah yang paling dekat Allah Ta'ala lah, yang paling tinggi derajatnya pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah. Baik, kita masuk ada yang kedua. Wa Nabi Hubairah Aid bin Amrin wal Muzanni wa huwa min ahlil bai'ati Ridwan radhiyallahu ta'ala anhu, anna Aba Sufyan ata ala Sulaiman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhazat suyubullah min aduwillah ma'zahaha. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ataqulu na hadza li syaihin Quraisy wa sayyidihim. Fa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Fa'atahum faqala ya ikhwatahu aghbattukum qalu la yaghfirullah
laka ya akhi. La yaghfirullahu laka ya akhi. Soal. Tanya soal lah. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Maksudnya hadis ini terima daripada Abi Hubairah. Nama gelarannya Abi Hubairah. Kunia dia Abu Hubairah lah. Nama sebenar A'id bin Amrin. A'id bin Amrin Al-Muzni, wa huwa min ahli al-baiti ridwan. Dia ni termasuk salah seorang daripada ahli bai'atul ridwan. Maksudnya dalam perjanjian bai'atul ridwan ni, dia ni salah seorang termasuk sahabat yang termasuk dalam perjanjian tersebut. Yang terlibatlah. Dia kata apa? Anna Aba Sufyan ata ala Sulaiman. Dia kata bahawa Abu Sufyan datang kepada Sulaiman. Abu Sufyan datang kepada Sulaiman, kemudian Su'aib, Bilal dan beberapa orang sahabat lagi, lalu mereka berkata, mereka berkata, apa yang mereka kata? Faqalu, mereka berkata, ma akhazat suyubullah min aduwillah ma'zaha. Dia kata, pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Dia kata, pedang-pedang, lalu mereka berkata, pedang-pedang Allah Ta'ala belum selesai tugasnya mengambil akan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faqala Abu Bakr, maka tiba-tiba kemudian Abu Bakar pun berkata, dia kata, ataqulu hadza li syaikhil Quraisy wa sayyidihim. Dia kata, inikah yang kamu katakan terhadap seorang kenamaan Quraisy dan penghulunya? Inikah yang kamu katakan terhadap seorang kenamaan Quraisy dan juga penghulunya? Itu yang mereka cakap tadi lah. Dia kata pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Mereka cakap lah, beberapa orang sahabat tadi kan yang kata, antaranya adalah Abu Sufyan, kemudian Sulaiman, Suhaib, Bilal dan beberapa orang sahabat tadi kan. Ada sahabat yang termasuk dalam perjanjian Baitul Ridwan tadi pun, dia pun termasuk juga. Lalu mereka berkata pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil akan musuh-musuh Allah. Lalu Abu Bakar pun berkata, inikah yang kamu katakan terhadap seorang kenamaan Quraisy dan penghulunya? Lalu beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahunya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka dia pun berjumpa dengan Nabi dan menceritakan kepada Nabi tentang apa yang disebut oleh laki-laki tadilah. Yang berkata ma akhazat suyubullah ta'ala min aduwillah ta'ala. Faqala, lalu berkatalah Nabi, maka Nabi pun bersabda, dia kata, wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau tahu, wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah menyebabkan kemarahan mereka. Dia kata, wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah menyebabkan kemarahan mereka. Jika engkau telah menyebabkan mereka marah, sesungguhnya engkau telah menyebabkan kemarahan Tuhan kamu. Jadi Nabi kata seolah macam apa yang dikata oleh lelaki-lelaki tadi kan, seolah macam menyebabkan kemarahan lah, disebabkan kemarahan mereka kepada Abu Bakar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah menyebabkan kemarahan mereka. Jika engkau telah menyebabkan mereka marah, sesungguhnya engkau telah menyebabkan kemarahan Tuhan kamu. Maka Abu Bakar menemui mereka tadi, pergi jumpa balik kepada beberapa orang lelaki tadilah, termasuk Bilal tadi, dan berkata, ya wahai saudara-saudaraku, adakah aku telah menyebabkan kemarahan kamu? Dia kata, ya ikhwatahu aghdabtukum, wahai saudaraku, adakah aku yang menyebabkan kamu marah? Qalu, lalu mereka berkata, la. Dia kata, tidak. Ya firallahu laka ya akhi, semoga Allah Ta'ala mengampuni bagimu, wahai saudaraku. Jadi mereka kata pada Abu Bakar, tidak Abu Bakar, sebenarnya kau tak ada pun menyebabkan kami marah.
Kami okey je, ya istilah kita kan. Okey je, tak masalah pun. Okey? Cuma apa yang mereka kata, semoga Allah Taala mengampuni kamulah. Wahai saudaraku. Macam tu. Jadi hadis ni nak sebut berkenaan kemungkinan kata ada sesuatu benda macam tak puas hati lah macam tu. Tak puas hati pada Abu Bakar tu. Dan Abu Bakar pun anggap macam mereka tak puas hati dengan dia. Tapi sebenarnya tak ada pun. Tak ada pun mereka nak tak puas hati pada Abu Bakar, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Abu Bakar kata, dia kata, inikah yang kamu katakan terhadap seorang kenamaan Quraisy dan penghulunya? Kan Abu Bakar cakap macam tu. Inikah yang kamu katakan terhadap seorang kenamaan Quraisy dan penghulunya? Seolah macam kata-kata mereka itu ditujukan pada Abu Bakar lah. Seolah kata-kata mereka itu, pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Barak. Seolah mereka ni menganggap bahawa Abu Bakar ni musuh Allah. Kemungkinan besar macam itulah. Sebab hadis ni pun tak berapa jelas. Tak berapa jelas apakah maksud sebenarnya daripada kata-kata beberapa orang laki-laki tadi. Dia kata pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh. Apakah maksud sebenarnya? Tidak dijelaskan dalam hadis inilah. Cuma kalau lihat kepada faedah hadis, dia kata talabul mahabbatul mu'minin wa talattufihim bihim. Tuntutan kecintaan kepada orang yang beriman, dia kata tuntutan kepada kecintaan kepada orang-orang yang beriman, wa talattuf, dan juga berlemah lembut bersama dengan mereka. Okey. Dan juga di sini nak sebut tentang wa fadlun wa radbatun al-mazkurina fil hadis hum Salman wa Suhaib wa Bilal. Ini nak nyatakan juga tentang kelebihan dan juga martabat orang-orang yang telah sebut dalam hadis tadi. Termasuknya antaranya Salman Al-Farisi. Kemudian disebut juga tentang Suhaib, kemungkinan besar Suhaib bin Arumi. Kemudian disebut juga tentang Bilal bin Rabah. Okey. Jadi nak nyatakan di sini ada orang-orang yang tiga orang ni, orang tertentu yang derajatnya, pangkatnya juga besar. Samalah seperti Abu Bakar jugalah. Pangkat dan kedudukannya besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Abu Sufyan. Okey, di sini ada sebut nama Abu Sufyan tak? Ada lah. Wa anna Abu Sufyan. Abu Sufyan pun ada disebut. Nama Abu Sufyan ialah Sakhar bin Harbi bin Umayyah bin Abdul Samsi bin Abdul Manaf. Dan masuk dengan Sulaiman tadi ialah Sulaiman Al-Farisi. Masuk dengan Suhaib ialah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kemudian masuk dengan Bilal ialah Bilal Al-Habsyi, Al-Maula li Abu Bakar As-Siddiq. Khadam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Itulah tadi nak sebut. Hadis ni tidak berapa jelas. Tak berapa jelas, nak kena tengok baliklah syarah-syarah yang lain lah. Cuma dalam tadi dia sebut bahawa pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Lalu Abu Bakar kata, inikah yang kamu katakan terhadap orang kenamaan Quraisy dan penghulunya? Kemungkinan masuk Abu Bakar tadi diri dia lah. Masuk Abu Bakar tu kemungkinan besar diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Seolah macam sahabat-sahabat tadi macam menyindir kepada Abu Bakar tadi. Maka Abu Bakar kata, adakah patut kamu macam nak katakan satu benda yang tak elok pada aku? Dia kata macam tu. Maka lalu dia pun pergilah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kepada Abu Bakar tadi. Maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah menyebabkan kemarahan mereka. Mungkin ada suatu benda yang kamu cakap mereka marah dan mereka keluarkan kata-kata tadi. Pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Seolah macam Abu Bakar sebelum tu dia ada cakap sesuatu yang menyebabkan orang tadi marah, sahabat-sahabat tadi marah, seperti Salman
Suhaib kan, dan juga siapa tadi, Bilal bin Rabah, sehingga mereka mengeluarkan perkataan tadi, pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Jadi mereka menganggap Abu Bakar tu musuh Allah. Macam itulah kemungkinan besar lah, sebab ada ini tak dijelaskan secara jelas. Baik, kemudian jika engkau telah menyebabkan mereka marah, sesungguhnya engkau telah menyebabkan kemarahan Tuhan kamu. Maka Abu Bakar menemui mereka. Maka Abu Bakar pun pergilah jumpa dengan sahabat-sahabat dia tadi. Lalu Abu Bakar pun tanya, wahai saudara-saudaraku, adakah aku telah menyebabkan kemarahan pada kamu? Mereka kata, tak ada pula. La, dia kata tak ada. Yaghfirullahu laka yahi. Semoga Allah Ta'ala mengampuni bagimu, wahai saudaraku. Itu yang mereka katalah pada Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Baik, apakah penjelasan di ini? Pertama, orang Islam disuruh lebih mengutamakan perhubungan sesama mereka dengan tidak bercakap sesuatu yang boleh menyinggung perasaan. Kita jangan cakap satu benda yang boleh menyinggung hati dengan perasaan. Kalau zaman sekarang kadang-kadang orang tak bercakap. Betul tak? Zaman sekarang orang tak bercakap. Orang menulis, orang menulis, orang menaim. Betul tak? Orang komen lah. Mulut tak cakap, tapi dia punya komen tu pedas kan? Pedas kan? Zaman sekarang. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meredai seorang terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati saudaranya sesama Islam. Yang Allah Taala tak redha lah. Ada di kalangan kita ni suka cakap benda-benda yang bukan-bukan, menyakiti sahabat-sahabat kita yang lain. Itu Allah Taala tak redha lah. Komen memang sedap komen kan. Cakap memang senang cakap. Yang ketiga, Islam menggalakkan umatnya menjalin hubungan yang baik sesama mereka. Boleh? Tuan-tuan pun dah tengok pintu, dah tengok jam. Okey. Okey, insya-Allah akan datang kita sambunglah. Wallahu alam. Datang kita sambung dengan dia lain. Ada soalan? Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa ma'alam mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fata ya alim. Lawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahnana bil arifin. Allahumma faqina fid din. Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalalahu minkum.